عليه وسلم وكافة الأنبياء والأولياء والعلماء والشهداء والصالحين وإلى جميع الأرواح المسلمين والمسلمات وإلى أرواح أبينا وأمنا. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Kita baca surah Al-Kahf ayat 101 hingga 110. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina kanat a'yunuhum fi ghita'in 'an dzikri wa kanu la yastati'una sam'a. أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك صدق الله العظيم. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي
تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم على نور الأنوار وسر الأسرار والترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم ومقداره العظيم. اللهم صل. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ربي يسر ولا تعسر ربي تمم بخير يا كريم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إنك أنت السميع العليم إنك أنت التواب الرحيم. Amma ba'du faya ibadallah. Adapun selepas puji-puji bagi Allah, selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya kita rafakkan setinggi-tinggi syukur kepada Allah Azza wa Jalla, Allah Jalla Jalalah, di atas keizinan daripada Allah, atas jemputan daripada Allah, atas ruang masa yang telah pun Allah bukakan untuk kita
Pagi ni kita dapat kembali bersama-sama duduk di dalam satu halaqah ilmu untuk kita tuntut daripada Allah Azza wa Jalla. Itu satu tuntutan apabila kamu berjalan ke tempat-tempat menuntut ilmu, maka setiap perjalanan kamu itu dikira jihad. Orang yang berjihad di jalan Allah, orang yang melangkahkan kaki keluar dari rumah dia, menjinjing beg, membawa kitab untuk menuntut ilmu, selangkah dia melangkah, itu ditempah satu pahala jihad untuknya. Andai dalam perjalanan kita jatuh mati, insurans paling besar Allah Ta'ala bagi, yakni syurga insya-Allah Ta'ala. Janji atas satu niat saja. Kita hadir ke setiap majlis ilmu, bukan kita nak tunjuk pandai, bukan kita nak tunjuk kita rajin, bukan kita nak tunjuk kita hebat, tapi kita hadir ke majlis ilmu yang paling utama kerana Allah, untuk membateras kejahilan yang ada dalam diri kita. Maka dengan sebab itu, setiap usaha kita di dalam jalan menuntut ilmu membuahkan hasil yang paling lumayan. Insurans paling besar Allah bagi, itu syurganya. Mai sini kan ada insurans ni, kalau apa-apa jadi jalan lah. Tapi insurans Allah Ta'ala ada. Dan andai kita tak boleh hadir dengan sebab sesuatu yang berlaku, dikira hadir. Kedatangan macam orang kata, tak pergi kerja tapi gaji jalan. Sebab apa? Sebab kita istiqamah di dalam menuntut ilmu Allah. Alhamdulillah. Baik, hari ini kita akan sambung kitab Penawar Bagi Hati, yang mana pada membicarakan tentang, masih lagi tentang perbicaraan loba berkata-kata. Kita akan kembali kepada bab yang akhir pada membicarakan kebinasaan yang memuji dan yang dipuji. Pada bulan yang lalu kita sama-sama telah membincangkan yang mana ada 6 kebinasaan untuk orang yang memuji dan dipuji. Disebut ada pun yang memuji, maka padanya ada 6 kebinasaan. 4 dia bagi kepada orang yang tukang memuji, dan 2 lagi orang yang kena puji. Kebinasaan dia. Kita telah pun membaca 4. Kita telah pun sama-sama berbincang tentang 4 kebinasaan ke atas orang yang memuji, dan 2 kebinasaan pada orang yang kena puji. Apa yang jadi? Dia kata orang yang memuji ni pertama sekali dia jatuh dalam dosa dusta apabila yang dia puji itu tak betul. Yang kedua, apabila dia menzahirkan kebatinan, maka akan timbul satu riya. Yang ketiga, dia kata kadang-kala orang yang dipuji itu merasa dirinya baik. Dan yang keempat, bahawasanya menjadikan yang memuji itu akan yang dipujinya sukacita, syok sendiri. Hari ini kita akan sambung sikit lagi, yang mana sambungan dia, dan berkata Al-Hasan radhiyallahu ta'ala anhu. Baik, muka surat berapa? 84. Kitab Rumi muka surat 84, kitab Jawi muka surat 34. Jawi muka surat 34, Rumi muka surat 84. Teruslah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan berkata Al-Hasan radhiyallahu anhu ta'ala, barang siapa mendoakan ia bagi orang yang fasik dengan berkekalan hidup, maka sungguhnya telah kasih ia bahawa dikerjakan maksiat Allah Ta'ala. Maka orang yang zalim, yang fasik, sayugianya bahawa dicela akan dia supaya kurang gemarnya pada zalim dan fasik itu. Dia nak abang sini. Kalau orang yang fasik, orang yang terkenal dengan kejahatan dia, hang puji dia. Kata Imam Hasan radhiyallahu an, dia itu dah terkenal dengan kefasikan dia, dengan cakapnya suka berbohong, dengan tindakannya yang zalim, dengan perbuatannya yang mungkar. Hampa dah tahu dah dia panggil lagi tu, tapi hampa dok gagah puji juga dia. Doakan kesejahteraan dia, mendoakan panjang umurnya. Ini dikatakan haram pujian tersebut. Pujian tu boleh jatuh kepada haram. Okey. Kalau kita pergi puji seorang penyamun, perompak,
perogol dan pe. Hang ni bagus ke no? Tak bagus. Hang ni kira alim. Hang ni soleh. Tak boleh. Nah, tak apa aku suka. No, orang kata aku nak pergi menyambut orang punya. Tak apa aku suka. Aku doakan pada Allah semoga hang panjang umur. Mendoakan orang yang fasik. Orang yang fasik ni yang selalu jatuh ke dalam lembah dosa, lembah maksiat, lembah kemungkaran. Hang doa untuk dia. Pasal apa dia teruskan maksiat dia? Kenapa dia terus melakukan kezaliman? Tu ada tukang kipak. Ada tukang puji dia. Dia punya tak bagus. Tu ada tukang jack. Jadi bermakna kita mendoakan panjang umurnya untuk terus melakukan kemungkaran dia. Pasal apa? Pasal ada orang nak puji dia. Patutnya kena keji, kena cela dia kata. Sepatutnya sayugianya lah. Sayugia tu bahasa lama. Bahasa kita sepatutnya lah. Kalau buka kitab-kitab lama akan jumpa lah. Sepatutnya lah bahawa dicela. Kutuk dia. Kata dekat dia, hang tak boleh buat macam ni. Macam ni zalim. Macam ni tak kena. Hang kena tinggalkan perbuatan ni. Ni tak ada siapa tegur. Bila tak ada orang tegur, dia akan terus dalam kemungkaran tersebut. Okey. Terkadang kita takut nak tegur orang atasan. Contoh, kita letak dalam rumah. Kita yang jadi mak. Mak ni pun bukan semua betul kan. Ada tindakan dia yang tak betul. Jadi anak-anak ni tak berani nak kata apa. Rasa mak kita ni dah tak betul. Dari segi pembahagian kasih sayang. Dari segi pembahagian hartanya. Dari segi timbang tara keadilan antara anak-anak dah tak betul. Ni anak dah mengata dekat mak kat belakang aja. Campur mak sekaki. Lagi panjang. Depan dia dapat puji, belakang dia dapat kutuk. Sesuatu yang dicela, sesuatu yang menimbulkan rasa tidak puas hati, patut dinyatakan, diberitahu. Tapi kalau orang kata puji dia tak tahu, dia salah. Terkadang yang di atas susah menerima teguran yang di bawah. Bila ditegur tentang kesilapan yang dilakukan, marah, melenting dan sebagainya. Itu kalau dalam ahli keluarga. Kalau hak luar pula, okey. Dari segi pimpinan. Pimpinan tak kira lah. Pimpinan sama ada individu yang sedikit ataupun masyarakat yang ramai. Ketua kampung. Tok imam. Kita tak berani tegur. Imam tu, maaf bukan saya kata kat imam ni dah. Itu repot kat dia jenuh saya tak ada main ni dah. Imam tu baca Fatihah pun tak betul. Baca surah pun tak betul. Makhraj dia kita dengar. Allah memang adalah yang tak betul. Kemudian tajwidnya yang tak betul. Tajwid pun bukan dia suruh bertaranum dalam solat pun. Ambil basic saja pun tak betul. Makmum nak tegur, takut. Makmum takut nak menegur, saat lagi imam merajuk. Pasal apa? Orang yang kita harap suruh tegur, pujilah. Baru imam baca tadi punya sedap. Ada seorang imam, saya ada jumpa dia baca Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Kalau tahu tu dipanjangkan. Kita tegur. Bila ditegur, merajuk, tak mau dah jadi imam. Dah lah dalam kampung tu ada satu tu ya imam. Habis tu, orang kata hang lah pandai ditegur. Tengok, tak ada siapa dah jadi imam. Sepatutnya kawan hak tukang tegur tu dia kena persiapkan diri dia, Ni ada ilmu tapi tak mampu jadi imam. Habis dia suruh untuk imam hak tak betul itulah. Bila tegur sikit dah merajuk. Macam Bilal hak azan. Allahu akbar, Allahu akbar. Salah kat mana? Dia ada qalqalah dekat kaf tu. Kaf tu bukan qalqalah pun. Kan?
Bila orang tegur, merajuk tak azan dah. Bila seorang tu merajuk tak azan, terus masjid tu tak diazankan. Apa lah saya pandai sangat tegur. Orang puji dia, dah benda tak betul. Ni dia kata wajib dicela pada sesuatu yang tidak benar. Jadi bila ada yang sedang memuji, binasa. Pasal benda tu tak betul. Dia akan membawa kepada kebinasaan. Apabila sesuatu itu tidak benar. Dia akan bawa kepada binasaan. Inilah seperti mana yang dikatakan oleh Imam Abu Hasan Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu. Dan adapun yang dipuji, maka salah satu ni. Yang ni yang kelima. Tulis itu yang kelima. Kita katakan tak ada. Dan adapun yang dipuji. Yang kelima. Kebinasaan yang kelima untuk orang yang dipuji. Adik-adik boleh duduk atas kerusi. Duduklah atas kerusi. Adik-adik boleh duduk atas kerusi. Tak apa. Nak duduk atas kerusi. Dan adapun yang dipuji, maka salah satu daripada kebinasaannya bahawa terjadi padanya takabur, ujub yang bermula keduanya sebab bagi binasa. Kerana inilah sabda Nabi SAW. Qata'ta unuqa sahibik. Artinya telah memotong engkau akan leher kawan engkau. Ini kebinasaan yang kelima, orang yang kena puji. Apa yang berlaku kepada orang yang kena puji ini? Yang mana disebutkan oleh musannif, salah satu daripadanya akan menimbulkan rasa pada dirinya takabur. Apa maksud takabur ni? Sombong. Sombong, angkuh, besar diri. Asal takabur ini adalah daripada perkataan kabbara, yukabbiru, takabbur. Maksudnya orang yang paling, kalau dalam bahasa Pulau Pinang lah, bahasa utara, dia kata belagak. Kalau sebut belagak, apa dia tu belagak? Tak boleh tegak. Kalau hang puji, dia rasa dia yang paling bagus. Siapa jangan kata apa dekat dia. Walaupun benda tu dia salah, tapi pasti ada yang memuji. Maka akan hadirlah perasaan dalam diri dia, rasa takabur. Kemudian satu lagi disebut rasa ujub. Ujub ini, maksud ujub, kagum pada diri sendiri. Apa dia? Kagum pada diri sendiri. Kalau aku buat, sekali buat ya jadi. Benda ni senang je, ya kan? Hampa tak kerti tau. Kenapa hampa tak buat macam ni? Mai sini, hampa tengok aku buat macam mana. Kalau aku tak ada dalam majlis tu, tak jadi kerja mereka. Ya kan lah, hampa semua tak kerti tau. Itu maksud dia, ujub. Dia rasa dia seorang saja betul. Dia rasa diri dia ada segala kelebihan. Ujub ini dia ada satu ubat. Yang mana orang yang ujub, ubatnya syukur. Ubat bagi ujub. Terima kasih ya Allah yang telah bagi kepada aku kelebihan. Kita kadang Allah Ta'ala bagi kelebihan, pandai menjahit. Alhamdulillah. Orang puji lagu mana pun, bukan aku punya, pinjaman daripada Allah. Kemudian andai kita pandai memasak, orang puji, bukan aku punya, Allah punya. Bersyukur, terima kasih ya Allah, kau beri kelebihan padaku. Ini hadza min fadlillah. Macam Nabi Allah Zulkarnain ketika mana dipuji waktu dia menyelamatkan satu kaum daripada serangan Jud Ma'jud. Kan? Dalam Al-Quran, surah Al-Kahfi merakamkan ketika mana Nabi Zulkarnain menyelamatkan satu penduduk daripada serangan Jud Ma'jud ni, dia minta Zubarul Hadid, dia kata, Atini Zubarul Hadid, bawa mai dekat aku cairan tembaga yang dicampur dengan cairan besi. Depa bakar, diceritakan di dalam beberapa sirah, dibakar hampir 7 hari 7 malam untuk mencairkan bongkah-bongkah tembaga dan besi. Bila cair bongkah tembaga dan besi itu, lalu dituang menjadi sempadan ataupun pagar agar kelompok puak Jud Ma'jud ni tak boleh tembus. Jadi bila selesai dibinanya tembok,
pemisah di antara penduduk kampung tu dengan Ya'juj Ma'juj. Memang Ya'juj Ma'juj tak boleh nak tembus. Tinggi dia tak boleh nak panjat. Tebal dia tak boleh nak tembus. Keras kerana campuran tembaga dan besi. Orang-orang pakat puji lah. Mengagung-agungkan dia. Lepas panggil kat dia Alexandria kan. Lepas agungkan dia yang agung. Lepas panggil dia. Dan jawapannya ada lagi. Ada dalam surah Kahfi dia kata. Hadza min fadlillah. Semua ni adalah daripada kurniaan Allah. Bukan aku punya. Walau dipuji atas kebenaran. Kekuatan yang Allah Ta'ala bagi pinjam kat dia. Kebenaran tu. Tapi dia tetap bersyukur. Kembali pada Allah. Dia hebat nak. Sesungguhnya janji Tuhan aku benar. Dia hebat. Janji Tuhan aku itu benar. Mereka semua akan menerima kebinasaan. Ketika mana siap terbina tembok tersebut, dia kata, ini hanya bersifat sementara. Dia akan runtuh. Sebab setiap sesuatu di atas muka bumi ini semua menerima binasa. Dan diceritakan zaman Rasulullah kata ada besar ni dah lubang. Lantas baginda pun mengangkat tangan baginda dengan menyatukan lubang. Dia kata besar ni. Lubang yang dikorek oleh Ya'juj Ma'juj untuk menembusi. Kalau zaman Rasulullah 1500 tahun yang lalu kalau dah besar ni, tak mustahil zaman kita dah semakin membesar, bermakna dia dah dekat-dekat nak keluar, atau mungkin dia dah keluar. Wallahu a'lam. Segala ilmu ni milik Allah. Jadi nak menghilangkan rasa ujub dengan kelebihan yang Allah bagi, kalau orang puji, terus bersyukur. Kembalilah dengan satu jawapan. Kalau orang puji kita, sebut apa dia? Hadza min fadlillah. Hadza min fadlillah. Ini semua daripada Allah. Orang kata apa pun tak kita nak kembali pada Allah, kerana sesungguhnya segala puji itu bagi Allah. Rasa syukur dalam diri, menghilangkan satu perasaan takabur. Itu yang keenam. Yang kelima. Dan yang kedua, bahawa sukacita ia. Sebab apa disebut ini yang kedua? Sebenarnya ini yang keenam. Kan disebut dua kebinasaan yang dikenakan ke atas orang yang kena puji. Yang kedua, kebinasaan yang kena, ini yang keenam lah. Bahawa sukacita ia dengan dia, maka lemah ia daripada mengerjakan ibadah, dan redha ia daripadanya. Orang yang kena puji ni, dia rasa sukacita dengan ia. Rasa seronok. Siapa yang kena puji tak seronok? Siapa pun kalau kena puji, orang kata amboi pandainya dia, rajinnya dia, pandai bagang, penyegan. Ini dia kata, menimbulkan rasa sukacita pada diri orang yang lemah. Dia memang lemah. Sesetengah pendapat psikologi kata, pujilah orang hak malah tu, lama-lama dia rajin. Lama-lama dia rajin. Tapi kata Imam Hasan Asy'ari, jangan puji kata dia lemah. Sebaliknya bagi nasihat. Hang ni bukan tak pandai-pandai, tapi sikit, segan. Hang ni bukan tak rajin, tapi malah. Apa? Jadi abang dekat dia, kalau nak terus kutuk, dia marah. Sambil puji, sambil tegur. Sambil puji, sambil tegur. Perumpamaan ini dia kata. Seperti dia mengerjakan ibadah dan redha ia pada dirinya. Orang tu tak rajin sembahyang pun. Orang puji dia, ni orang soleh tu. Hang bagus tak apa dah. Hang kalau matilah ni memang syurga lah. Hang rajin berpuasa, hang rajin bersolat. Hang orang baik, padahal punya jahat, punya penyegan, bayang pun jarang. Kebinasaan yang keluar pada aku tak apa dah. Aku kalau mati, cakap-cakap mati esok lusa, tak payah dah. Bekalan banyak dah aku bawa. Kenapa? Kerana ada yang berkata yang sedemikian. Kita ni, bila orang sebut lah kita, hang tak apalah, hang pandai dah. Nak mati bila-bila masa pun tak apa dah. Jangan cakap macam tu. Aku yang kenal diri aku.
Aku kenal rajin aku takat mana. Warang aku takat mana. Tawaduk aku setakat mana. Ilmu aku sebanyak mana. Aku kenal. Mungkin orang hanya lihat kita dari segi lahiriah. Tetapi bukan batinnya kita. Kita kenal hati kita yang busuk. Hati kita yang keras. Akhlak kita yang tak baik. Perangai kita. Semua kita kenal. Bila orang puji kita, agak-agak lah tak kenal aku. Nah, sebab tu kita jangan puji orang tu sebelum kita musafir dengan dia 3 hari. Jangan puji. Kita tak kenal dia sebenarnya. Bila kita dah musafir dengan dia 3 hari, baru kita kenal. Oh, dia ni rupanya orang yang istiqamah. Istiqamah dalam beribadah. Dia ni orang yang sabar. Dia ni orang yang menepati masa. Okey, nak tahu orang yang sabar. Kita dalam bermusafir, kita dah janji. Tak lagi, pukul 9 semua kena tunggu. Tunggu dia tak keluar-keluar mai lagi. 9.30 baru sampai. Dia bukan orang istiqamah menepati masa. Sudah hampa jack dia. Kemudian, bila hari dia terkeluar awal, dia marah orang yang keluar lambat. Dia bukan orang yang sabar. Kalau perjalanan jauh sikit, ini lamanya bila nak sampai, awak tak sampai-sampai lagi. Itu bukan orang yang sabar. Tak sangka tu, duk kawan dengan dia macam ni, perangai dia. Ya, begitulah dia. Sebab tu kata Umar Al-Khattab, hang sampai dulu dengan dia 3 hari, hang kenal lah perangai dia macam mana. Dia tak boleh lapak sikit, dia tak boleh hangat sikit, dia tak boleh letih sikit. Boleh dah nak pergi tidur tang mana-mana, tak boleh. Lagi tak sampai hotel hang, tak boleh berhenti tidur. Tak boleh ke sewa tentang mana, dia tak boleh susah sikit. Kita akan kenal dia. Apabila kita bermusafir dengan dia 3 hari, baru orang nak kata dekat dia, bagus ke tak bagus. Kalau tidak, tu saya katalah. Ini diceritakan berlaku pada zaman pemerintahan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq tentang kebinasaan orang yang kena puji. Timbul dalam diri dia takabur dan juga ujub. Ceritanya seorang pendeta Yahudi yang tak pernah bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pendeta ni kita kata ketua ulama nah, ketua ulama. Dia alim Injil dan alim Taurat. Dia ada anak murid dia yang mana anak-anak murid dia ni juga menjadi guru-guru kepada masyarakat umum. Adalah dalam 10-15 orang. Dia ni ketua pendeta. Hari-hari dia akan buka Taurat, dia baca Taurat. Kemudian dia baca Injil. Tapi bila sampai kepada di dalam Taurat ada menceritakan peribadi Nabi SAW. Dia langkau, dia takkan baca. Dia takkan baca. Dia ni menjadi tempat rujukan oleh anak-anak murid dia. Pagi-pagi dia akan hantar makanan dekat dia, pakaian dia mereka basuh, rumah dia, tempat tinggal dia semua disantuni. Dia memiliki segala kemewahan. Sebab apa? Segala apa yang diperolehi kenikmatan di dalam negeri Syria, imbuhan dapat dekat dia. Dia ketua pendeta. Kemudian sampai satu hari, bila dia hari-hari membaca perumpamaan macam kita selalu setiap selepas subuh kita akan baca Quran, kan? Kita akan tadabbur. Begitulah pendeta ni, dia memang sentiasa berdampingan dengan At-Taurat dan juga Al-Injil. Sampai satu masa muka surat yang dia langkau tu terdetik rasa hati dia nak baca. Nak baca. Kemudian dia baca. Pada muka surat seterusnya dikatakan ada 8 muka surat di dalam Taurat. Taurat itu daripada Allah. Taurat ini Taurat yang asli. Menceritakan tentang peribadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya'rifunahu kama ya'rifu abna'ahum. Depa kenal Nabi macam depa kenal anak-anak depa. Sebab apa? Di dalam Taurat, di dalam Injil menceritakan peribadi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya
ketinggian baginda, warna kulit baginda, rambut baginda, kuku baginda, cara jalan baginda, cara pakaian baginda, semua diceritakan di dalam Taurat. Jadi dia baca. Dan sifat pemaafnya baginda. Hampa buat kat dia keburukan, dia akan balas dengan kebaikan. Dia tak pernah berdendam. Selalu dia membuka pintu kemaafan. Sebab baginda di antara sifat yang Allah Ta'ala letakkan, Nabi ini bersifat Ra'uf. Laqad ja'akum min anfusikum azizun alaih ma'anittum harisun Ra'ufun. Allah Ta'ala sebut dia ni harisun orang yang sentiasa bersedih apabila mendengar orang lain sedih. Orang yang sentiasa berduka lara apabila mendengar saudara-saudara dia duka lara. Dia takkan senang duduk kalau dengar orang susah. Itu haris. Ra'uf ini kasih sayang baginda yang cukup luas, yang cukup besar. Hampa buat dia, hampa hina dia tetap balas dengan kebaikan. Timbul dalam hati pendeta ni, teringin nak pergi jumpa dia. Teringin nak jumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia pun suarakan rasa hati dia, aku ingat nak pergi jumpa lah susuk tubuh yang dinamakan Muhammad, yang nama dia disebut dalam Taurat dan juga dalam Injil. Aku nak pergi jumpa. Nasihat diberi oleh guru-guru. Kita kata orang kanan, orang kiri, sayap kanan, sayap kiri dia ni. Yang kata ada 15 orang. Tak usah pergi jumpa. Kami mendengar cerita, dia ni ahli sihir. Siapa yang bertemu dengan dia, akan ikut dia. Jangan pergi jumpa. Lepas tu, pendeta ni kata, tapi hati aku meronta-ronta nak ni. Dia pun bagi nasihat. Tak usah, hang dah cukup baik. Hang jauh lebih baik daripada dia. Hang paling alim. Dia tak alim sebab dia umi. Dia tak pandai tulis. Dia tak pandai baca. Berbeza dengan hang. Hang pandai tulis, pandai baca. Bahkan menghafaz Taurat dan Injil. Kalau hang pergi kat dia ada satu mentera. Al-Quran. Dia penyair. Macam-macam dia berfitnah pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Hasrat keinginan dia tu terpadam apabila hak yang pengikut dia ni puji dia. Hang lagi bagus daripada dia, Tok Sofi lah. Kalau mati hang memang ke surga terus. Walau tak cukup sebab syahadah dia tak sempurna. Kemudian dia secara sembunyi-sembunyi baca juga buka Injil. Dalam Injil ada 24 muka surat. Di dalam kitab Injil memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cerita tentang fizikal Nabi. Tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah. Rambutnya hitam ikal mayang, tidak terlalu panjang. Tingginya yang sedang. Dada luas berbidang. Alis mata baginda lentik, kulit baginda putih kemerah-merahan. Bila baginda marah, kan merah muka baginda. Gigi baginda putih tersusun rapi. Bila baginda tersenyum, seperti ada mutiara di tengahnya. Jinjang tengkuk baginda, kan? Kita sebut dalam Syama'il. Putih bagaikan pantulan perak bercahaya. Hidung baginda mancung. Masya Allah. Bolehkah seorang pendeta yang mencintai agama Allah duduk diam? Lagi membuat-buat rasa dalam hati. Aku nak kena pergi jumpa juga dia. Aku kena pergi jumpa juga dia. Kenapa Injil begitu memuji? Kalau kata Taurat ada 8 muka surat, tetapi dalam Injil ada 24 muka surat. Bila dia suarakan lagi sekali hasrat dia kepada anak-anak murid di bawahan dia Nabi, dia pergi dekat Injil, dia koyak 24 muka surat tu. Dia koyak 24 muka surat tu, dia ponyok-ponyok, dia buang. Jangan bagi sampai orang lain terbaca. Sebab ketua tok guru, ketua pendeta dah pun nampak berminat nak pergi jumpa dia. Masa tu perjalanan
Bukan menggunakan kenderaan yang berenjin. Guna unta, guna kuda. Hampir sebulan baru sampai. Dia minta, dia kata, "Dak, aku ni kukuh. Keimanan aku kental. Tak mungkin Muhammad boleh jampi aku. Tak mungkin Muhammad boleh menyihir aku. Aku nak pergi jumpa dia." Pasal apa? Injil ada cerita pasal dia. Kalau dia tak betul, tentu tak ada cerita dia dalam Injil. Kalau dia palsu, tentu tak ada cerita dalam Taurat. Aku nak pergi tengok betul ke tak betul. Macam mana fizikal yang diceritakan, betul ke tak betul, aku nak pergi tengok. Kalau tak betul, aku nak abang dekat semua orang, yang tu bukan dia. Yang tu tak betul. Jadi, apa dia berkata pergi? Ditemani oleh 5 orang. Tok guru lah. Tak bawah-bawah dia. Dia kata orang kanan, orang kiri dia. Berapa tempoh perjalanan yang hampir sebulan tu. Akhirnya Allah Ta'ala izinkan sampai di sempadan kota Madinah. Berhenti rehat. Buat kemah sat. Dia kata, tak jauh dah dekat tu je. Sat kita berhenti bermalam. Bersihkan diri. Sebab esok nak masuk jumpa dengan pembesar-pembesar Madinah. Jadi, dia pun buat satu persediaan. Persediaan ni nak menghadap, nak berhujah dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nak masuk berhujah. Nak menidakkan apa yang terdapat pada ciri-ciri Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sementara sahabat-sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam dapat tahu dah. Kata ada orang pendeta Yahudi memakai pakaian. Dia pun pakailah pakaian kebesaran Yahudi. Nak pergi jumpa dengan Rasulullah ni. Begitu juga dengan pengikut-pengikut dia yang 5 orang tu. Biar Muhammad tengok kita rasa gerun. Tengok baju kita pun cukup. Jubah dia yang meleret, serban dia yang besar. Lepas tu pakaian mereka nak. Lepas tu bergantung-gantungan dengan perhiasan-perhiasannya. Di pintu kota, kita jumpa ada seorang lelaki. Tinggi orangnya. Kulit putih bersih. Janggut hitam. Matanya hitam. Alisnya lentik. Muka cukup handsome. Tengok sini. Tengok mereka bagi salam. Assalamualaikum. Si pendeta yang ini jawab. Waalaikumsalam. Bersalam-salaman. Menyambut dengan penuh mesra. Apa kata pendeta ini? Ni dia. Inilah dia. Muhammad. Kata lelaki tadi, bukan. Saya bukan Muhammad. Saya bukan Muhammad. Nak jumpa dia kena masuk. Masuk dalam kota Madinah. Habis siapa ni? Saya Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi, seorang sahabat yang saya dah pernah cerita mengembara begitu jauh. Dia daripada agama Majusi, jadi Kristian, jadi Yahudi, last kali jadi Islam. Dia adalah seorang sahabat yang menjadi satu contoh pengembara hampir 20 tahun mencari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pendeta ni baru sebulan. Tapi pendeta ni dah jatuh hati jumpa dengan Salman Al-Farisi, anak didik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata kalau nak jumpa Muhammad kena masuk ke kota. Dia iringkan dengan penuh sopan santun, budi bahasa melayan tetamu. Jadi sampailah ke Masjid Nabawi. Di Masjid Nabawi itu dia ada satu tempat yang dinamakan Sufah. Sufah ni tempat duduk ahli sufah. Yang saya kata daripada 40 orang, ada riwayat kata daripada 70 orang, diketuai oleh Abu Hurairah. Bangun ahli-ahli sufah. Mereka ni tak ada rumah kan. Mereka duduk di situ memanggil seruan jihad daripada Rasulullah SAW. Bangun semua. Sambut kedatangan pendeta Yahudi dengan
pengikut-pengikut dia dengan penuh hormat. Dia perhati tengok mana satu Muhammad. Mana satu Muhammad ni. Keluar seorang lelaki berpakaian putih, berserban hitam, tinggi lampai, orang dia kurus, handsome sungguh-sungguh, berbicara cukup lembut. Mai terus salam dengan dia, dengan kehalusan perwatakan tersebut, memeluk ketua pendeta ni tadi. Hak yang 5 orang ikut dah abang. Jaga-jaga ni dia ni. Jaga, saya ikut dia yang apa-apa. Kata ketua pendeta, jangan risaulah. Aku ni kebal, dia tak boleh buat punya. Lepas sembang dah santun ni, baru pendeta tanya, inikah Muhammad? Apa jawab lagi tadi? Aku Abu Bakar As-Siddiq, Masya Allah. Menangis pendeta tu. Dia baru anak dia Abu Bakar. Pendeta tu dah menangis. Hebatnya akhlak hampa ni. Yang dia jumpa di pintu kota tadi pun dah hebat. Rupanya dalam ni lagi hebat. Keluarlah Umar Al-Khattab, Uthman bin Affan yang terkenal dengan lemah lembutnya. Keluarlah Sayyidina Ali. Masya Allah, terpaut hati si pendeta ni dengan pengikut-pengikut dia. Mengkagumi peribadi, akhlak yang dididik oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila pendeta ni menangis, sahabat-sahabat semua menangis. Pasal apa? Dia tanya, aku nak jumpa Muhammad. Pasal apa menangis? Sayangnya, baginda baru 7 hari wafat. Allahu Akbar. Orang jauh dia pun ingat amal ziarah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi baru wafat 7 hari. Nabi ni ditangisi pemergian dia oleh umat manusia sampai hari ini. Betul tak? Sampai hari ini kita menangis merindukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pernah jumpa? Kita tak pernah jumpa dia. Kita menangis. Apatah sahabat yang hidup bangkit dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang baru 7 hari kehilangan baginda sallallahu alaihi wasallam. Bila ditanya, aku nak jumpa dengan Muhammad. Dia tak boleh bagi jawapan. Apa yang boleh dia bagi? Menangis para sahabat. Sebab tak tahu nak apa. Tak tahu nak apa. Cuma Abu Bakar boleh mengatakan baginda sallallahu alaihi wasallam baru 7 hari meninggalkan kita. Apa berlaku pada pendeta tersebut? Dia menangis semau-maunya. Dia pernah jumpa dengan Rasulullah. Kita bayangkan macam kita berpeluang pergi ke Raudhah. Kenapa bila kita masuk Raudhah, kita menangis semau-maunya. Kita tak pernah jumpa dia pun. Ini yang berlaku pada pendeta tersebut. Bila dia menangis, dia jatuh pensah. Begitu juga dengan pengikut yang dia kata, jaga-jaga, saat lagi jumpa dia, dia jampi. Tapi ternyata, akhlak yang ditinggalkan oleh baginda yang diserapkan ke dalam jasad-jasad para sahabat cukup hebat. Hingga menyebabkan si pendeta jatuh cinta pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia pun ceritalah, kata baginda dah wafat sekian. Dalam esakan tangis para sahabat yang tak henti-henti memuji baginda melalui solawat. Pendeta ni dengan 5 orang pengikut dia ikut sama-sama berselawat ke atas baginda sallallahu alaihi wasallam. Dia cerita tujuan asal dia mai. Macam mana dia boleh terpanggil untuk menjadi tetamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Dalam penceritaannya itu dia kata asal dia nak menidakkan ke Rasulullah Muhammad.
Bila dia jumpa, tapi dia tak jumpa lagi Muhammad. Dia baru jumpa dengan para sahabat. Hati dia dah jatuh cinta. Dah jatuh cinta pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila dia masuk dalam Masjid Nabawi, dia jumpa sekumpulan para sahabat yang begitu mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan akhlak yang ditonjolkan begitu hebat. Dia menangis semau-maunya. Inilah Muhammad, dia kata. Inilah akhlak baginda. Sentiasa menyantuni tetamu. Nah, walaupun tak tahu tetamu tu apa hajat, apa niat yang dia bawa. Tapi layan elok-elok. Rasulullah dah ajaklah macam tu. Dan dia minta izin, dia kata. Teringinnya nak jumpa dia. Boleh kami bagi. Tapi Islamkah kamu? Tanya Abu Bakar yang ketika itu menjadi khalifah. Islamkah kamu, wahai pendeta? Saksikanlah, dia kata. Aku bersyahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dia terus angkat syahadah di depan-depan para sahabat yang ramai itu. Saksikanlah bahawasanya aku bersaksi bahawasanya tidak ada Tuhan melainkan Allah dan Muhammad itu adalah hambanya dan pesuruhnya. Islamlah dia. Islamlah dia. Untung keislaman dia, dia ada Taurat, dia ada Injil dalam diri dia. Kemudian dia minta izin dengan pengikut-pengikut dia yang 5 tu kesemuanya bersyahadah. Meminta izin daripada Abu Bakar As-Siddiq, wahai khalifah, beri keizinan pada kami untuk masuk Raudhah. Nak masuk ziarah makam. Kata Abu Bakar As-Siddiq, sebentar sebelum kamu masuk jumpa dia, aku nak bagi jumpa dengan satu bekas peninggalan baginda, iaitu pakaian yang baginda pakai ketika mana menyambut tetamu-tetamu terhormat. Macam tetamu-tetamu diraja yang masuk. Baginda ada satu pakaian. Jubah baginda yang berwarna merah lusuh. Kata Sayyidina Ali, isteri kepada Fatimah Az-Zahra, wahai Bilal, minta pada Sayyidatina Fatimah jubah Nabi. Jubah yang Nabi akan pakai, jubah tu bila Nabi dengar, ni kita ada tetamu terhormat, kita ada duta-duta mana Nabi akan pakai begitu. Dia minta kepada Fatimah. Fatimah pun bila diminta oleh Bilal bin Rabah, Fatimah ambil. Dia peluk baju ayah dia tu, dia kucuk. Wanginya baju Rasulullah. Wangi. Sebab jasad Rasulullah memang wangi. Dia kata kepada Bilal bin Rabah, nanti bagi balik nanti bagi balik baju tu dekat dia. Sebab dia kata, takkan lena tidurku jika tanpa selimut ni. Dia buat selimut dia, baju ayah tu. Rindu sangat-sangat. Jadi Bilal bin Rabah bawa baju Nabi SAW pergi kepada pendeta ni. Pendeta ni ambil baju tu, terhidu bau keharuman. Inilah yang diceritakan dalam Taurat. Jasad dia tu wangi, peluh dia tu wangi, melebihi kewangian kasturi. Dan benar, jubah ni dia punya. Bila dibuka, ada 20 tampungan yang Nabi jahit sendiri. Di dalam Injil ada cerita, Rasulullah bukan orang kaya raya. Cukup sederhana. Tak pernah malu pakai pakaian yang ditampung, yang koyak yang dijahit semula. Nabi tak pernah malu. Dan dia kira memang ada 20 tampungan. Ya benar, ini benar-benar milik Muhammad. Sambil dia kucuk, sambil dia peluk baju tu, dia menangis semau-maunya. Dia dah sambut aku, dia kata. Dengan pakaian ni dia dah sambut aku. Dia minta satu izin, nak masuk dalam Raudhah. Abu Bakar iring dia dengan 5 orang pengikut dia tu masuk dalam Raudhah.
Bila dia menghadap dengan, masa tu ada satu-satunya jenazah di dalam Raudhah tu, rumah Sayyidatina Aisyah lah, bilik Sayyidatina Aisyah. Aisyah bagi ruang, Aisyah keluar, bagi tetamu-tetamu tu masuk, dia makam Nabi SAW. Daripada berdiri, dia jatuh melutut. Bila dia jatuh melutut, dia menyembah. Bila tersembamnya dia menangis semau-maunya. Lantas dia berdoa pada Allah, ya Allah, aku sesungguhnya rindu nak bertemu dengan susuk tubuh, ya Allah. Berilah keizinan padaku bertemu dengan dia dalam mimpi sekalipun. Ataupun dia kata, matikanlah aku, ya Allah. Bertemukanlah aku dengan dia. Takdir Allah, dia pula orang baru masuk Islam, yang memang tak ada apa-apa dosa. Dia pula orang banyak ilmu. Daripada Taurat dan Injil yang terdapat dalam dada dia, dia baru nak mengenal Al-Quran. Dia baru nak berkenalan dengan Rasulullah SAW. Dia mati. Dia mati di situ. Dan matinya itu adalah mati yang menghantar satu pertemuan dengan baginda Nabi SAW. Bila matinya pendeta tersebut, dia dihantar ke pekuburan Baqiyah. Tak dikuburkan di sisi baginda. Dihantar ke pekuburan Baqiyah. Aisyah tak benarkan di situ. Kemudian ketika mana jenazah dia dimasukkan ke dalam lahat, kata Abu Bakar As-Siddiq, aku melihat ada sepasang tangan putih yang sedang menyambut jasad pendeta tersebut. Dan ketahuilah aku, sepasang tangan itu adalah milik Rasulullah SAW. Pengasihnya Allah kan, kalau dia nak bagi hidayah, walhal pendeta ni dah lama dah sebenarnya nak jumpa. Tapi oleh kerana nak cerita kebinasaan yang dipuji menyebabkan Islam dia tertangguh-tangguh. Dia sampai kata, kalaulah aku mai lebih awal, tentu aku dapat jumpa dengan dia. Tapi oleh kerana makan puji, sok sendiri, angkat orang kata dia lah yang paling terbaik, akhirnya binasa pada diri. Dia tak dapat bertemu dengan Rasulullah. Tapi Alhamdulillah, hidayah menanti di bumi Madinah. Bila mendapat hidayah di bumi Madinah, akhirnya bersyahadah. Bila bersyahadah, dapat bertemu dengan Nabi SAW. Itu nak cerita sejarah kenapa Islam itu melarang sangat-sangat kita memuji sesuatu yang tak benar. Benda yang tak betul. Kalau yang tak betul, celalah dia. Maksud celah ni tegurlah. Bagi tahu benda ni tak kena. Kita tak boleh buat macam ni. Jangan pakai dia A, kita A. Biar B, kita B. Walhal itu adalah satu kemungkaran. Benda tak betul. Kata tak betul. Tapi bila benda tak betul, kita kata betul sebab kita nak jaga. Nak jaga hati dia. Nak jaga jawatan kita. Nak jaga periuk nasi kita. Kita kipah dia. Akhirnya binasa pada diri dia. Dia bukan tak bagus sangat pun. Kalau kata orang tegur dia elok-elok, dia boleh dengar tapi dia tak kerti nak tegur. Orang kali puji je, itu binasa yang diterima. Akhirnya timbullah perasaan takabur dan ujub. Itu di antara kisah yang boleh kita ambil sebagai suri tauladan. Itu hebatnya baginda SAW. Walaupun baginda telah lama wafat, namun baginda boleh mendidik kita sampai hari ini. Kita dididik oleh Nabi SAW. Betul tak? Tak pernah jumpa, selalu baca hadis. Tak pernah bertemu, selalu baca Al-Quran. Daripada situ kita mengenal baginda. Daripada situ lahirnya rasa kasih. Daripada situ lahirnya rasa cinta. Sanggup mempertahankan baginda. Kalau kata orang kata dekat Nabi, hampa nak terasa macam apa? Nabi dah wafat 1500 tahun. Kenapa hamba perlu terasa? Oh tak boleh, jangan kata dekat dia. Rela kata dekat diri kita. Ada kisah mengatakan makam baginda akan dibongkar. Berapa ramai puak-puak Islam seluruh pelosok dunia rela bertempur, bangun berdiri, menjadikan tubuh-tubuh mereka sebagai perisai, sanggup dicincang. Jangan jasad baginda diganggu.
Kenal tak? Tak kenal. Tapi kita mengenali baginda melalui Al-Quran dan hadis. Itulah kehebatan Nabi SAW yang dididik oleh Al-Quran. Dan kita baca sikit lagi nak. Adapun jika sejahtera yang memuji dan yang dipuji daripada kebinasaan, maka tiada dilarang memuji itu. Bahkan terkadang adalah ia sunnah. Kalau kata orang yang tukang puji, tak ada kemudaratan. Kalau orang yang kena puji pun tak ada kemudaratan. Macam kita kata, benda betul ikut. Kita puji benda benar. Kita bukan perli. Ni puji ikhlas. Tak apa. Tapi jangan perli. Nah, ni benda tak betul yang membinasakan. Tapi kalau benda tu memang benar. Ni memang datang dari hati. Sesungguh aku bukan nak jack hang ni. Ha? Aku puji kerana Allah. Maka tak mengapa dia kata. Nah? Tidak mengapa, tak dilarang dia kata. Bahkan terkadang adalah ia sunnah. Dapat pahala sunat. Sebab boleh membakar semangat dia untuk lebih baik. Lebih baik lagi. Lebih baik lagi. Pasal apa? Pasal kita tiup satu motivasi dalam diri dia. Dia nak buat yang lebih baik. Elok dah ni, elok dah. Tapi kalau bagi elok sikit lagi bagus. Nah, walaupun puji kata elok dah. Tapi kalau bagi sikit lagi, dia akan bersemangat, lebih bersemangat. Maka dia kata itu adalah sunnah. Kerana sabda Nabi SAW, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Iraqi dengan bunyi lau wuzina imanu Abi Bakrin bi imanil alamina la rajaha. Artinya sabda Nabi SAW, jika ditimbang iman Abu Bakar radhiyallahu anhu dengan iman sekalian alam, nescaya berat ia lagi. Hadis ni hadis muttafaqun alaih, rawahul Baihaqi, terhenti ke atas Umar radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar sendiri cerita, aku pernah dengar Nabi SAW bersabda memuji Abu Bakar As-Siddiq. Yang mana kata Nabi SAW, kalau ditimbang amalan Abu Bakar dengan amal seluruh alam, maknanya seluruh umat manusia daripada zaman Rasulullah dan sahabat dulu sampai kiamat, jika ditimbang dengan amalan Abu Bakar seorang, berat amalan Abu Bakar lagi, punya besar. Nah, dia puji dekat siapa? Depan Abu Bakar. Siapa yang puji? Rasulullah puji. Kalau Rasulullah puji, ianya satu jaminan. Abu Bakar memang sesungguhnya seorang sahabat yang paling kuat amal soleh. Paling tinggi amal soleh. Sentiasa berdampingan dengan baginda SAW. Tak pernah berpisah. Itu yang diceritakan ketika masuk di dalam gua Sur, sanggup koyak baju nak tampung lubang-lubang yang ada dalam tu. Sanggup ganti diri digigit binatang berbisa. Tak melatah, tak bangkit. Menahan kesakitannya amat sangat. Sebab apa? Nak jaga Rasulullah. Kan dalam perjalanan. Saya ceritalah di sini, saya cerita sejarah hijrah. Macam mana Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq nak bagi Rasulullah minum susu. Sanggup berdiri. Rasulullah lena. Berdiri dengan di tangan ada susu. Tunggu sampai Nabi jaga. Walhal dia boleh kejut Nabi. Tidak pun letaklah di tepi tu. Sekali Nabi bangun, Nabi minumlah. Dah. Dia pegang. Berdiri sampai Rasulullah terbangun. Bila Rasulullah kata bagi dia minum, dia kata kat Rasulullah minum dulu. Tidak duk tunggu tu. Kalau kita lah, bila dia lena kita minum. Kita makan dulu. Dia lena, sekali dia bangkit baru. Dia tak buat macam tu. Dia tunggu. Nak cerita macam mana solehnya sahabat yang bernama Abu Bakar ni. Punya soleh. Hebat, nah? Itu yang Nabi sampai puji dia dalam perjalanan. Bila tengok tapak kaki Nabi tu luka, kasut Nabi tu putui, angkat Nabi letak di atas belakang. Ambil
Pakaian dia yang masih ada cebisan balut kaki Nabi yang luka berdarah menyantuni Nabi. Ambil kayu, daun-daun kayu sebagai ubat. Kunyah-kunyah dengan mulut dia. Nah, kunyah-kunyah dengan mulut dia. Dia letak di atas tapak kaki Nabi. Jangan takut sekali lagi dimasuki kuman. Luka tu makin merebak. Akhirnya bila Nabi minta nak jalan sendiri, buka kasut dia. Bagi Nabi pakai kasut. Allah, Allah. Dia ambil kasut Nabi, dia jahit. Nah, tu yang bila bertemunya dengan sahabat yang berada di tengah jalan, Amr bin As. Dia kata apa? Awaklah baju pak mentua aku koyak kabak ni. Kata Rasulullah, dia koyak baju dia sebab dia nak jahit kasut aku. Dia koyak baju dia sebab dia nak tampal luka aku. Dia koyak baju dia sebab dia nak tampal lubang-lubang yang terdapat di dalam gua tu. Itulah Abu Bakar. Jika ditimbang amalnya dengan amalan seluruh umat manusia, seluruh alam, kata Nabi SAW, berat lagi timbangannya. Allahu Akbar. Hebatnya susuk tubuh yang bernama Abu Bakar As-Siddiq. Kita ni banyak manalah sangat. Mungkin hujung kuku pun tidak. Banyak manalah sangat. Kita lah dia rasa syok sendiri. Aku macam rasa aku ni baik dah. Tak baik pun. Kita tak baik. Hati perlu ubat. Hati perlu penawar. Ini yang kita cari hari-hari. Yang kita keluar, kita cari. Aku nak cari ubat hati, ya Allah. Hati aku ni sakit. Sakit parah. Ketika mana wujud dalam diri kita rasa takabur. Wujud rasa dengki. Rasa cemburu. Tak boleh tengok orang lebih sikit. Apabila hadirnya perasaan sedemikian, itulah penyakit yang paling parah terdapat dalam diri kita. Jadi wallahu alam, cukup sekadar untuk hari ini insya-Allah. Kalau ada rezeki, bulan depan kita sambung sikit lagi perbicaraan kita tentang kebinasaan, memuji dan dipuji insya-Allah taala. Sambungan dia pada dan sabda Nabi SAW, laulam ub'atsu libu'itha ya Umar. Ini tentang Rasulullah puji Sayyidina Umar. Kenapa Rasulullah SAW memuji Sayyidina Umar Al-Khattab? Adalah cerita dia, adalah sebab tertentu insya-Allah taala. Kalau ada rezeki, kita jumpa lagi pada bulan depan. Wallahu a'lam. Ada soalan? Ada soalan? Ya, silakan. Kita doa orang yang Okey. Orang yang jahat, macam mana kita nak doa untuk dia? Baik. Kalau orang jahat, doakan kepada dia agar diberi hidayah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri petunjuk kepada dia. Seperti mana Rasulullah pernah berdoa untuk dua Umar. Ya Allah, beri petunjuk kepada antara dua Umar. Umar Al-Khattab dan Amr bin Hisham. Umar bin Hisham itu Abu Jahal. Jadi, itu di antara doa yang Nabi pernah rafakkan kepada Allah. Dan Allah Ta'ala tunaikan. Masa ni, Umar Al-Khattab memang tengah-tengah jahat tu. Tengah-tengah jahat. Dia punya sembelih orang, seksa orang. Tapi Rasulullah pernah berdoa untuk dia. Agar diberi hidayah, diberi petunjuk kepadanya. Dan Allah Ta'ala makbulkan. Di antara doa Umar itu, Allah Ta'ala makbulkan Umar Al-Khattab. Jadi persoalannya boleh tak kalau kita nak berdoa kepada orang yang jahat? Boleh. Doa yang baik-baik. Ya Allah, bukakanlah hati dia, ya Allah. Berilah petunjuk padanya untuk kembali ke jalanmu. Sesungguhnya dia jahil, ya Allah. Dia tak tahu kesilapannya. Tapi jangan duduk depan dia, puji dia. Yang tu yang binasa. Dari dia memang jahat. Ni bagus tu. Aku tak di masjid, aku curi kasut orang tu. Awak curi kasut dia. Kasut aku dah tengok. Baguslah betul lah orang. Esok pergi curi lain. Kita, pujian kita di atas benda yang benar.
itu baik kata Rasulullah, ada sunnahnya. Kalau benda tak yang benar, itu dustanya, akan menimbulkan rasa ujub dan takabur. Jadi kalau kata dia jahat, doa pada Allah, berilah petunjuk padanya ya Allah. Boleh? Boleh. Tapi ada tapi. Dia musyrik. Dia musyrik. Dia mati dalam keadaan musyrik. Kita doa untuk orang musyrik haram. Kita dengar orang musyrik itu mati. Orang musyrikin, orang kafir mati. Ya Allah, dia tu bagus sungguh lah. Dia yang wakaf pagar masjid ni. Tetapi tak Islam. Bagilah, mudah-mudahlah Allah Ta'ala bagi kebaikan. Tak dapat. Dia tak ada tiket nombor 1. Tiket apa? Islam. Hang bagilah sebiji masjid pun. Tapi kalau hang tak Islam, hang tak dapat. Janganlah berdoa untuk dia. Haram. Bagus sungguh dia tu. Ni tanah ni dia yang tambun. Terkata lori. Dia yang tambun ni. Yang kita beli dulu ni. Tu. Pi dah. Pi pun tak boleh doa untuk kebaikan pada dia. Tak dapat. Habis. Haram berdoa kebaikan pada orang kafir yang meninggal. Haram. Dan kalau dia hidup, ya, doakan kebaikan agar dia menerima Islam. InsyaAllah ta'ala. Contoh macam ni. Di antara benda yang haram kita bagi orang kafir makan, daging akikah ataupun daging korban. Tapi bila kita dah buat kenduri, kebetulan kita jemput jiran-jiran kita main. Jiran kita tu bukan Islam, dia main. Dia tengok, bagi dia makan, tak apa. Jangan sakit pukul makan. Jangan bagi. Jangan bagi tu daging korban, tu daging kekah. Jangan bagi dia makan. Tak boleh. Haram. Dia tu tamu. Hang yang panggil dia main. Biarkan dia makan. Doa pada Allah. Mudah-mudahan dengan dia makan barangan kita ni, hati dia terbuka untuk Islam. Doa pada Allah. Itu tak apa. Sebab apa? Sebab dia masih hidup lagi. Kalau dia mati, tak boleh doa kebaikan untuk dia lagi. Wallahualam. Terima kasih puan. Ada soalan lain? Hujan masih turun? Tak ada apa no? Tak apa, saya sudah lunak. Saya mohon maaf atas kekurangan diri saya. Yang baik itu semuanya daripada Allah Azza wa Jalla. Yang lemah, yang cacat celah, yang kurang itu adalah daripada diri saya sendiri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Ya musabbibal asbab, ya fatihal abwab, ya sami'al aswat, ya qadhil hajat, ya mujibad da'awat, ij'alna minan najihin, fansurna fa innaka khairun nasirin, waftah lana fa innaka khairul fatihin, waghfir lana fa innaka khairul ghafirin, warhamna fa innaka khairul rahimin, warzuqna fa innaka khairul raziqin, wadina wa najina minal qawmi zalimin. Allahumma ansurna lil muslimina wal muslimat fi Palestin ya Allah. Allahumma ansur lil muslimina wal muslimat fi Gaza ya Allah. Allahumma ansur lil muslimina wal muslimat fi makanul Islam ya Allah. Allahumma ansur lil muslimina wal muslimat fi kulli makan ya Allah. Allahumma ansur lil muslimina wal muslimat fi Palestin wa kadza ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Taqabbal ya karim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih Ustazah. Sallallahu